suruh saya delete gambar yang saya makan di McDonald. So benda-benda ni saya tak terlibat dengan benda-benda untuk mewar-warkan benda ni boykot, benda ni perlu diboykot. Saya minum je lah. Nak kata apa? Ustaz, sekarang ni orang kata Blackpink berkeluar lagu baru. Jadi ada orang segelintir ni dia macam layan lagu kan. Ada setengah orang kata macam salah lah benda tu semua kan. Jadi macam mana pendapat Ustaz pasal tu? Dia lebih kepada nilai moral lah. Okey. Cuba kalau walaupun mufti, katakanlah seorang mufti dia mengeluarkan fatwa hukum main gitar haruslah boleh lah. Tapi apa pendapat, apa persepsi Uncle Bawang kalau tengok seorang mufti tiba-tiba dia jamming ataupun tas konsert. So fatwa satu hal, tapi bila kita menunjukkan benda tu kepada masyarakat satu hal yang lain. So dari itulah, kalau just nak dengar lagu tu sendirian is okay, tapi bila kita jadikan kecintaan kita terhadap Blackpink itu satu gelombang yang dominan dalam masyarakat, so dia dah timbul satu persepsi lain. Kalau masing-masing minat sendiri-sendiri, Blackpink minat sebab lagu dia ada unsur motivasi ke, contoh lah, it's okay lah. Tapi kalau nak menunjukkan minat dia dengan Blackpink, sampai berusaha bersungguh-sungguh mempertahankan, itu satu part yang lain lah. Tapi pendapat Ustaz pula terhadap terlalu mengikuti orang kata Insta famous, contohnya macam adik Choki kita. So pendapat Ustaz pula macam mana? Sampai ada orang kata saya dapat merasakan dengan kekuatan yang ada pada Choki, dia boleh menjadi pendakwah cilik. Dia boleh gunakan pengaruhnya untuk berdakwah. Dan saya juga ikuti, ada yang saya tengok juga IG dia, dan dia mempostkan posting-posting yang positif, selawat apa semua. Cuma mungkin kalau ada orang minat dia, itu masalah si peminat yang ekstrim ataupun terlalu orang kata ta'assub. Tapi apa yang ada pada Choki, dari satu sudut yang lain saya tengok, dia ada satu kekuatan untuk membawa peminat-peminat dia supaya ke arah positif. Yelah, kata remaja, kanak-kanak ataupun remaja, normal lah sukakan happy. Tapi maknanya benda tu mesti dalam sederhana lah. So itu yang pendapat saya, macam Choki, budak 46, dan banyak lagi influencer yang lain. Diorang ni ada kekuatan dari sudut untuk membina positive vibe. Suara saya jelas Uncle? Jadi sebab saya macam mana pula sekarang ni ramai YouTuber dia berlumba untuk mencari konten. Kita ambil kat Malaysia ni lah. Ada setengah konten tu seolah-olah macam ada yang baru-baru ni dia buat macam sama ada nak kenal pasti girlfriend dia kaki kikis ataupun tidak. Ada yang baru-baru ni konten tu lah. So pendapat Ustaz terhadap mereka yang try untuk mencari satu ending dia ada satu cerita yang bagus. Sebenarnya dia macam mengaibkan orang tu. Saya bagi contoh terus. Seseorang yang kaki kikis, dia adalah sifat peribadi dia. Dia sifat peribadi dia yang dia simpan. Tiba-tiba kita buat satu program yang satu Malaysia tahu yang dia ni kaki kikis. So kita dah mengaibkan dia. Sepatutnya boleh buat prank. Maksud Cik Man, boleh buat sesuatu yang bersifat happy ataupun sesuatu yang bersifat enjoy, ataupun nak cari konten untuk YouTube, tak ada masalah. Tapi jangan melibatkan konten itu kita mendedahkan aib orang yang pada mulanya bersifat peribadi, lastly satu Malaysia dengar. Yang tu tak boleh. Hukumnya haram. Walaupun dia blurkan, walaupun mukanya di-blurkan. Yelah. Mungkin some people dia akan mungkin dapat tengok juga. Sebaik-baiknya tak perlulah kot. Rasanya tidak ada faedah kita nak detect seseorang itu kaki kikis ataupun kaki tak kikis. Itu bukan satu
bagi Cik Man lah, personally lah for me, kita nak check, okay orang ni, kita nak cari, kita nak videokan mana dia kaki kikis, mana dia orang jahat. Seolah-olah macam kita nak ketengahkan budaya, memperlihatkan kejahatan peribadi orang dengan orang lain kepada isu umum. Okay, Ustaz. Satu justifikasi yang boleh membawa sebarang persepsi. Saya setuju dengan ni Milo Meh. Saya setuju dengan dia. Bila kita buat macam sekarang ni juga ada golongan-golongan yang mungkin kita dianggap sebagai, ada setengah orang menganggap bahawa macam diorang ni adalah instant. Maksudnya ialah macam ada pergaduhan di antara Caprice dengan Piu Rahmat dan sebagainya. So untuk Ustaz macam mana Ustaz? Tapi Ustaz clearkan Ustaz terhadap golongan-golongan, ada stigma orang letak macam itu Ustaz. skip question. Okay. Jadi Ustaz, seterusnya pula Ustaz. Kalau kita letak gambar family sebagai satu motivasi, kan kita tak letak gambar dalam rumah kan, yang maksudnya yang bernyawa lah kan, macam haiwan dan sebagainya. Dengan kita letak gambar family as a motivation, macam kita belajar letak satu gambar dekat situ, boleh ke Ustaz? Boleh je. Tak ada masalah, tapi better tak perlulah takut ada unsur-unsur taktis pengagungan. Ada unsur-unsur mengagungkan. Better, sebaik-baiknya janganlah. Yalah, kita letak gambar mak ayah kita letak gambar Tok Guru Nek Aziz kan, ataupun kita letaklah gambar Bill Gates, gambar dari segi kualiti dia. Dan satu lagi, nak keluar daripada perselisihan pendapat. Dalam hadis kata hukum-hukum gambar ni kan, so better tak perlu. So kita ambil dari segi sikap dia lah, kita amalkan secara praktikal. No need untuk put dia pictures on the wall, and then kita, bila orang ambil, kita pun rasa macam marah. Kenapa kau turunkan kan nampak ada unsur-unsur macam gambar tu ada sesuatu, bukan sebab sikap dia orang tu. Dia tu dah. Okey, Cik Man, seterusnya pasal isu sekarang ni, kalau kan ada orang tak terima kalau kita berkawan dengan LGBT, golongan LGBT, kita pun dicop perkara yang sama. Jadi ada orang apa, ulang balik Uncle ulang balik, kuat sikit. Okey, macam ada setengah sekarang ni, kalau kita berkawan dengan golongan LGBT, kita pun dah mendapat kecaman yang sama. Macam kita pun seakan orang kata kau pun sama LGBT. So pendapat Ustaz terhadap perkara tersebut tu macam mana? Kita berkawan tapi kita tak buat. Okay, the most impossible thing in our life is we want to please everybody at the same time. Benda yang paling mustahil kita nak buat kan, memuaskan hati semua orang with a good intention, dengan niat yang baik. Orang lain tak tahu, orang lain ada pelbagai persepsi. Contohnya, kita kawan dengan padri, orang kata, Uncle Bawang dah masuk Kristian kan, Uncle Bawang pergi ke gereja, Uncle Bawang dah masuk Kristian. Itu persepsi. Padahal Uncle Bawang pergi gereja sebab nak menghadiri perkahwinan kawan. It's okay, tak ada masalah. Ataupun ziarah kematian sahabat baik John ataupun Joseph, whatever lah. So kita tak boleh nak tutup persepsi orang. Kita buat macam ni. Kalau tak pergi gereja sekarang, orang persepsi juga, mentang-mentang kawan dan Muslim, so palaukan dia. So akhirnya fitnah akhir zaman, kita buat apa pun, so better kita keep silent lah. Yang penting kita tahu urusan kita dengan Allah. Itu je. Jadi pandangan Cik Man dah sentuh pasal tu, di atas sebab kita nak pergi ziarah kawan dan sebagainya. Macam mana pula kalau kita perlu buat event, sebagai contoh, kalau kita Uncle Bawang, kejap. Dia dekat kata Ustaz, sampai dia dekat ada side tepi ada dia pun.
Dia punya dia bukan ada tak? Dia ambil earphone. Kerja apa Uncle bawa? Saya Kerja bagian apa? komuniti korporat. Apa dia? Syarikat saya yang uruskan pembersihan Selatan lah. So Uruskan apa? pembersihan macam sampah semualah. So Oh. Uncle bahagian komunikasi korporat. So buat event semua. Lah Ustaz, penat cerita pasal sampah ni Ustaz. Jelas. Hari-hari menyalak. Kau memang. Ustaz, bila Ustaz tahu mata pahat Ustaz? Turun Johor. Kalau ada jemputan, Oh, so macam mana nak deal program dengan Ustaz? Saya kena PM ke apa? manager saya, Oh, so the phone number ada dekat wall Ustaz lah. nanti saya Okey, dengar tak suara saya? Saya dengar Ustaz. Okey. So maknanya ulang balik soalan tadi. Okay Ustaz, kalau macam saya dengan staff-staff saya semua, dengan tim saya buat program. Contohnya kita kena buat program pasal Christmas. And then nak attract orang, kita kena pakai baju Santa sendiri. Okay. And kita, Tak macam perlu. saya, Tak perlu. sebab kami buat program untuk raihkan, memang diberi tugas untuk meraihkan golongan-golongan Kristian di sini. And then kita buat atas kerja. Ada ke Ustaz? Okey. Cik Man bagikan satu ayat Quran. La yanhakumullah. Allah tidak melarang kita berbuat baik dengan non-Muslim. Okey? Allah tidak menghalang kita berbuat baik, tapi ada border. So kita kena jaga border tu. Nanti kalau kita langgar border tu, lama-lama kita akan perlahan ikut 1%. Jadi kita akan sentiasa, masa kita just wish Merry Christmas pun ada isu perdebatan yang tinggi, yang hangat. Ini kan pula kalau kita nak pakai baju. Sebab itu baju agama dia orang, baju perayaan. Tapi kalau kita nak pergi rumah dia, nak wish, tak ada masalah. Tapi ada border untuk menunjukkan kita punya pendirian yang strict. So saya tidak bersetuju, dan ini pendapat ulama, sampai kita terpaksa untuk pakai baju tu. Saya tak bersetuju. Walaupun Tapi atas kapasiti kerja. atas alasan apa pun kita akan membolehkan semua benda yang haram. One day. Itu saja. Okey Ustaz. Sekarang ni orang kata ramai orang cuba mendapat perhatian orang dengan berkongsi-kongsi pendapat. Sebagai contoh, ilmu-ilmu dia orang kongsi, tak ada masalah. Tapi ada kalanya apa yang disampaikan tu sebenarnya salah. Jadi bila kita tegur, kita yang kena bash balik. Bukan kena bash dengan individu berkenaan, tapi dengan ramai orang dekat situ. Jadi macam mana pendapat Ustaz? Akhir zaman ni, tu dalam satu hadis Nabi, ikatlah isteri dan anak-anak. Ikatlah isteri dan anak-anak. So kita ambil konsep dekat situ, banyak benda yang kita kena jaga. Kadang-kadang kita fikir bila kita bercakap risiko, tak bercakap pun risiko juga. Tapi antara dua tu mana yang paling kurang? Mungkin kita tak bercakap kot, kurang risiko. Mungkinlah. Ataupun mungkin kita kena bercakap juga walaupun risiko, tapi qulil haq walau kana murran. Berkatalah benar walaupun pahit. Kan ada hadis Nabi sebut, berkatalah benar walaupun pahit. Jadi pahit tu, kita nak bercakap kebenaran tu pahit. Orang kecam, orang akan tuduh kita acah-acah apa. So itu pilihan dekat tangan kita. Sebab akhir zaman ni zaman fitnah lah. Apa benda yang kita buat pun, walaupun kedua-duanya baik, tetap akan ada kecaman juga. So akhirnya kita kena yakin yang kita pasti akan dapat pahala daripada Allah.
walau apapun keputusan kita. Macam Cik Man ni boleh dianggap sekarang dah masuk dalam line selebriti. Okay. Jadi macam mana Cik Man cuba untuk menolak stigma-stigma negatif yang disampaikan dalam Saya tak boleh menolak benda tu sebab manusia macam-macam kepala. So saya terima juga dalam keadaan pelbagai jenis respon daripada saya. Pada waktunya kadang-kadang saya stres, ada waktunya kadang-kadang saya diam, tapi saya lebih banyak diam sebab saya tak suka nak komen pasal isu semasa. Kecuali kalau saya kalau ada satu isu semasa, saya akan corner dengan satu bentuk perform yang lain. Contohnya macam isu, contoh kes Rogol lately saya takkan sebut lah pasal benda tu, siapa yang debate dengan siapa. Tapi saya belum letak posting lagi. Saya akan kongsikan surah An-Nur ayat 3. Yalah, nak besok benda tu saya nak secara harmoni lah. Walaupun kadang-kadang ada orang mungkin kecam saya. Takkan nak cover-cover kot kan. Komen je lah. Kan tengok kan. So macam-macam persepsi. Boleh je kalau kita nak sama-sama macam berperang, tapi rasa tak settle problem kot. Itu pendirian saya. Tapi saya tidak menafikan kawan-kawan yang tegas. Saya tak menafikan influencer yang tegas. Itu cara masing-masing. Sebab tu saya tak suka nak komen pasal orang. Ada orang cara dia dakwah kerah, ada orang lawak, ada orang biasa-biasa, ada orang jenis yang skema formal. So pendirian saya meraihkan semua orang yang beraksi dalam pentas Instagram ataupun dalam media sosial ini yang berusaha untuk memberi manfaat. Sebab bagi saya semuanya berniat untuk ke arah kebaikan. Bagi saya itu. Walaupun dia pakai topi, walaupun dia pakai burdah, walaupun dia pakai, kadang-kadang kita tengok seseorang tu pakai rantai dalam Instagram, tapi dalam pada dia berpakaian macam tu ada benda-benda yang baik yang dia keluarkan. So saya ambil yang itulah, walaupun dia ada masalah dari sudut yang lain. Itu cerita belakang lah. Mungkin masing-masing ada cara untuk membetulkan dan memperbaiki keadaan. Jadi kalau macam sekarang ni banyak budak-budak yang lepas SPM, dia setengah tu keliru dijadikan sebagai duit dan juga belajar tu satu penghalang untuk mereka. Jadi pendapat Ustaz macam mana terhadap adik-adik yang nak macam mana Chana? Okay, macam mana ulang balik? Ada ramai lah sebab uncle pun kadang macam kau pun kita duduk di sekolah, kau kena belajar. Kalau uncle kau cubalah untuk belajar. Walaupun orang kata kau ada diploma dan kadang cukup lah. Tapi pendapat Ustaz pula, kalau kita tak ada, kita nak belajar tapi sebab kita lalu fikirkan sama ada kita ni mampu ataupun tidak. Kenapa Ustaz tak macam tu macam ni Ustaz? Bagi saya, setiap orang ada situasi masing-masing, ada background keluarga masing-masing. Kalau saya keluarkan satu perkataan yang general, adik-adik remaja semua kena belajar. Saya tak tahu ada di kalangan diorang yang keluarga susah, yang mak ayah diorang pun suruh diorang bekerja untuk bantu keluarga. Jadi ini merupakan satu pukulan ataupun kezaliman. Jadi kalau saya katakan belajar adalah benda yang paling penting dalam hidup. Jadi orang yang terpaksa bekerja, budak darjah 6, terpaksa meniaga, tolong mak ayah dekat pasar malam untuk make up balik kehidupan diorang, nak pula due to this PKP yang panjang 3 bulan. So maknanya saya generalizekan semua kena belajar. Tapi kalau saya kata sama ada kau nak sambung belajar ataupun kau nak bekerja, maka itu bergantung kepada tuntutan hidup kau. Yang penting apa yang kau buat itu bermanfaat. Apa yang kau buat itu bermanfaat. Bahkan kau bekerja pun satu pembelajaran hidup, satu pengalaman. Experience the best teacher in our life, right? Maknanya walaupun kau bekerja, kau darjah 6, kau terpaksa bekerja, kau seorang saja yang tahu, just only you go through your life, kau saja yang memahami kehidupan kau, maka teruskan kau bekerja. Kalau itu yang boleh memberikan improvement dalam hidup kau. So pernah tak Cik Man letakkan satu, maksudnya dulu mungkin sebelum masuk kepada pencetus ummah,
pernah tak Cik Mat imagine yang akan sampai ke fasa ini? Dikenali mungkin dan sebagainya. Saya cita-cita saya daripada kecil adalah untuk terlibat dalam bidang lakonan dan saya nak menjadi pengacara. Itu cita-cita saya. So saya tak terperanjat dengan apa yang berlaku. Cuma bila mak saya terus terang memang cita-cita saya nak menjadi seorang pelakon dan juga host. Daripada kecil, umur saya 5 tahun. 5 ataupun 6 tahun lebih kurang macam tu. Saya menyanyi seorang, kemudian saya buat aksi berlakon dalam bilik setiap hari selama beberapa tahun saya bercakap seorang-seorang. Saya baca keratan-keratan akhbar dalam keadaan pembaca berita baca daripada kecil sampailah. Tapi bila mak ayah saya suruh saya sekolah agama, saya ikutlah cakap dia orang. Saya tak ada pula melawan, saya kata tak nak, saya nak jadi pelakon juga, nak pergi audition, tak ada. Saya ikut. Dan apa yang uniknya, saya boleh bawa mata pelajaran agama. Saya boleh berbahasa Arab. Saya faham pembelajaran dalam bahasa Arab, pengajian agama. So, saya rasa macam, tapi minat saya terhadap industri itu tak hilang lah. Saya pergi Mesir, 11 tahun saya duduk, 12 tahun saya duduk sana. Minat saya tetap ada. Kemudian balik Malaysia, ditakdirkan saya join program Astro tu. Dan dekat situlah tawaran berlakon pun sampai. Itu je lah. Okay, Ustaz. So, terima kasih perkongsian hari ini, Ustaz. InsyaAllah rezeki dijumpa lagi, Ustaz, secara bersemuka. Seronok lah. Saya jarang rasa seronok ada VC dengan, saya selalu VC dengan orang-orang yang huru-hara dengan netizen ni kan, soalan-soalan dia orang pelik-pelik. Tapi maknanya sebab selalunya Instagram ni kan budak-budak remaja lah, mungkin kurang orang-orang yang profesional, golongan profesional ke macam tu. Tapi saya rasa seronok lah. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. InsyaAllah jumpa lagi, Ustaz. Assalamualaikum. InsyaAllah. Okay, Waalaikumsalam, Uncle. Dia tak boleh nak makan banyak sangat tau, sebab malakang lah. Sebenarnya kita belum makan tengah hari lagi kan. Terus apa dah 7.45 kita, maknanya kita terus makan malam lah. Ambil gambar yang ambil gambar. Sihat. Kita mesti pergi cepat, Imam. Okay, yes, ya. Waalaikumsalam, ya. Sihat. Terus soalan? Saya tadi baru masuk live ni, saya pakai tekan je. Okay, thank you. Ingatkan ada soalan. Sebab tak pernah kan. Daripada mana ni? Daripada Lu Gajah Melaka. Kerja apa? Ke Kilang Honda. Oh, saya pernah pergi kilang Honda untuk ceramah beberapa tahun yang lepas. Dekat dengan Simpang Ampat kan? Simpang Ampat. Saya pernah pergi situ. Okay. Teruskan. Sebagai apa? Technician? Sebagai technician? Operator. Oh, okay. Boleh hadiahkan saya satu Honda latest Honda punya. Saya dah kerja lama pun tak dapat hadiah Honda. Okay. Ya. Astaghfirullahalazim. Bawa balik kerja. Balik kerja. Yalah. InsyaAllah. Memang orang Melaka lah. Orang Kulai, Johor. Oh, Johor. Okay.
InsyaAllah. Cik Man apa khabar? Sihat Alhamdulillah. Sihat macam ni sebab orang tua. Ha? Mana ada? Sihat orang. Nampak umur Cik Man dalam 30-an. Oh well. Apa, Cik Man dah senyum sebab tu nampak muda. Tak adalah netizen kata aku selalu muka masam. Aku pun tak tahu netizen ni. Tak, orang tengok, saya tengok Cik Man happy. Yelah, muka happy tahu, tapi derita dekat dalam tak ada siapa yang tahu. Cik Man, saya nak tanya satu pasal benda lah. Ni macam isu lah kan. Cik Man kan. Pasal benda tu berlaku. Saya pun tak faham. Apa dia? Yang pasal apa Cik Man tak view, tak apa tak ada baru-baru ni. Tauliah. Benda tu dah lama, 2017. Mungkin saya berceramah selalu menyampaikan banyak pendapat-pendapat yang pelik ke ataupun mazhab ke. Sebab kita Malaysia kan mazhab Syafi'i. Ya. So mungkin dia orang rasa tak selesa, maka sebab tu lah, mungkin sebab tu saya ditarik tauliah. Tapi bila kena pula dengan tajuk daripada surat khabar ke apa benda ke, tajuk dia mungkin tajuk yang nampak bombastik. So tu je lah. Tapi saya tak ada saya tak Ini ketinggalan lah. Itu cerita lama tu. Oh, sebab baru-baru ni, baru tak saya baca. Yalah. Cik Man. Saya nak tanya pasal emas. Pasal? Gold. Apa tu? Oh, emas. Okey. Cik Man, saya ada apa? Saya tu dalam emas tapi tak pakai. Sekarang beli je kan. Kita buat hashtag. Lepas tu akak saudara saya kata kalau beli emas ni boleh. Tapi kalau kita nak jual balik, kita kena ambil duit dulu. Tak boleh je. Boleh trade in. Sebenarnya benda tu pendapat di kalangan ulama. Boleh tak trade in emas dengan emas? Boleh tukar emas dengan emas dengan syarat mesti sama berat. Kemudian mesti diserah terima kedua-dua belah pihak. Waktunya serentak. Dia isu dia ialah, contohlah kita ada rantai emas. Kita nak trade in dengan rantai lain. So kita punya rantai tu tak cukup nilai dengan rantai yang kita nak trade in. Kita pergi top up dengan duit bersama dengan rantai emas kita. Okey. So adakah cara ni boleh? Maka ulama ada dua pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Ada yang membolehkan tu sebab sebenarnya yang tu bukan emas yang emas tulin, emas jongkong tu, dia dah jadi satu benda yang lain. Sebab emas ni antara barang-barang yang ribawi. Dan ada yang mengatakan haram sebab emas kalau nak tukar dengan emas tak boleh ada benda-benda yang lain. Tu. Okey? Yalah, apa akak saya secara patutnya sekarang harga emas 270 kan. Contoh bulan depan kita nak jual harga 300. So bulan berbeza, so boleh. Okey. Yang penting itu yang Cik Man kata tadi. Dia berbeza pendapat di kalangan ulama. Yang penting serah terimanya mesti serentak pada hari itu juga. Sama ada dia berbentuk online ke, maknanya dah masuk dalam bank kita dah confirm tahu, ataupun yang kita serah terima dengan tangan, kita pergi kedai emas. Dia khilaf lah. Khilaf ni maksudnya perbezaan pendapat. Alright. Lagi apa lah, macam terkejut kan Cik Man tekan tengok benda tu pusing. Okay. Apa lagi lah, kadang kita tengok live Cik Man ni banyak soalan dia. Satu Cik Man, akak saya, kawan akak saya, dia mualaf. Dia kira saudara baru tau. Lepas tu masa PKP. Alright. Okay. Ada kerja hakiki tau. Dia tak nak kerja hakiki tu, dia nak buat amal ibadat, dia sampai dah sampai ke tak boleh lah macam tu. Sebab hidup ni kena ada dunia, kena ada akhirat. Itu tanggungjawab untuk Allah juga. Mesti ada kerja. Sebab dia kata dia mimpi zaman lah, itulah. No. Tak, dia salah faham untuk agama. Salah faham. Kiamat tidak menjadikan seseorang itu give up untuk hidup. Kiamat sepatutnya memberi motivasi. Alright.
itu macam Yes. Yes. Normal. Mana? Yes. Betul. Alright. Thank you. Tapak. Hmm? Tapak. Hmm? Hmm. Tapak. Tak saja lepak sebenarnya. Oh, cik Man kat ni? Kat Kampar. Kampar Merah. Jauh. Hmm. Cik Man Rembau kan? Rantau. Oh, rantau. Hmm. Dekat ke? Doket tau. Yalah, dekat je. Okey, terima kasih pada kerana join. Okey. Selfie sikit. Okey. Terima kasih. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.